Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara PDPR bagi mata pelajaran sejarah tahun 4. Dan pembelajaran kita masih lagi membincangkan berkaitan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dan unit pembelajaran kita diteruskan dalam unit 11 yang bertajuk Hang Tuah Laksamana Terbilang. Kali ini kita meneruskan pembelajaran bagi unit 11 bagi kemahiran yang terakhir berkaitan bagaimanakah nilai-nilai yang telah ditunjukkan oleh Laksamana Hang Tuah supaya kita dapat contohi dan juga apakah manfaat ataupun faedah daripada kisah yang telah kita pelajari berkaitan Laksamana Hang Tuah sebagai seorang tokoh yang terbilang. Okey, murid, seperti biasa sebelum kita memulakan perbincangan kita dalam topik kali ini, mari kita lihat kepada standard pembelajaran ataupun objektif yang murid akan dapat dalam pembelajaran kali ini. Melalui standard pembelajaran 5.4.6, murid dapat mencadangkan sikap bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara melalui kisah yang kita pelajari dalam topik Hang Tuah Laksamana Terbilang, bahawa banyak perkara yang telah kita ketahui, terutamanya berkaitan peranan tokoh terbilang ini iaitu Laksamana Hang Tuah dalam mempertahankan kedaulatan negara, iaitu mempertahankan kemasyhuran zaman Kesultanan Melayu Melaka sehingga menjadi sebuah empayar yang hebat pada zaman tersebut. Ya, murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada perkara yang lebih spesifik ataupun lebih mendalam, mari kita lihat antara sikap-sikap positif Laksamana Hang Tuah dan juga rakan baik Laksamana Hang Tuah. Siapakah? Iaitu Laksamana Hang Jebat. Okey, murid, Hang Tuah cukup dikenali sebagai seorang yang amat setia pada raja dan sanggup buat apa saja untuk kepentingan negara dan perintah yang dititahkan oleh raja kepadanya. Dan beliau juga mengamalkan sikap yang terpuji iaitu tidak berdendam. Sebelum ini kita telah membincangkan berkaitan bagaimana Hang Tuah telah difitnah sehingga dia dijatuhkan hukuman bunuh walaupun Bendahara Tun Perak tidak menjatuhkan hukuman tersebut. Tetapi sebaik saja dia diampunkan oleh Sultan, dia tidak berdendam dengan sesiapa sahaja ataupun pembesar-pembesar yang telah menyebarkan fitnah sehingga dia dihukum bunuh. Okey, yang ketiga, Hang Tuah juga sering ataupun mengutamakan kepentingan negara berbanding urusan peribadi. Ini dapat dilihat semasa raja menitahkan Hang Tuah untuk menangkap atau membunuh Hang Jebat kerana telah mendahaka kepada raja dan negara. Bagaimana pula sikap positif yang telah ditampilkan oleh Hang Jebat? Okey, dilihat dalam peristiwa yang telah kita bincangkan dalam pembelajaran sebelum ini bahawa Hang Jebat juga mempunyai sikap yang positif. Antaranya yang pertama, Hang Jebat amat setia pada sahabat. Sudah pasti Hang Tuah berkawan 5 bersaudara yang dikenali sebagai 5 bersaudara, antaranya adalah rakan yang paling rapat dengannya ialah Hang Jebat. Jadi dengan ketaat setianya kepada sahabat sehingga dia sanggup mendahaka pada raja pada waktu itu apabila diketahui bahawa Hang Tuah telah dihukum bunuh. Jadi dengan kesetiaan yang ada pada Hang Jebat, dia sanggup melawan titah raja dan membuat perkara yang tidak baik sehingga
sultan dan juga pembesar-pembesar lain dihalau keluar daripada istana. Hang Jebat juga seorang yang berani menegakkan keadilan. Walaupun kisah ini menerangkan bahawa Hang Jebat telah mendahaka kepada raja, tetapi keadilan yang ingin ditegakkan iaitu ingin memastikan bahawa Hang Tuah yang telah dihukum bunuh mendapat keadilan yang setimpal. Sebab itulah dia merancang sehingga dia berjaya melakukan perkara yang menyebabkan Sultan berasa tidak puas hati dan juga berasa telah dikhianati oleh Hang Jebat. Dan yang ketiga, Hang Jebat juga mengutamakan kepentingan rakan karib berbanding keperluan peribadinya, iaitu dia sanggup melawan titah sultan ataupun menyebabkan sultan murka, walaupun tindakannya itu dia ketahui bahawa telah mencemarkan nama baik dirinya sendiri dan juga pemerintahan Sultan Melaka pada ketika itu. Jadi kedua-dua ikon ataupun tokoh pada zaman Kesultanan Melaka ini memaparkan sikap-sikap positif, terutamanya Laksamana Hang Tuah. Yang memurid, seterusnya mari kita melihat apakah perkaitan kisah tokoh terbilang ini iaitu Laksamana Hang Tuah dalam memasyurkan empire Kesultanan Melayu Melaka sehingga menjadi sebuah empire yang terkuat dan hebat pada zaman tersebut. Dan yang penting ialah menjadikan Melaka sebuah negara yang berdaulat, sebuah kerajaan yang berdaulat dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain pada waktu itu. Di sini mari kita bincangkan berkaitan apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mengekalkan kedaulatan negara kita sekarang. Yang pertama ialah sikap ataupun perkara yang teramat penting iaitu ketaatan kita kepada raja dan pemimpin. Ini sangat penting memastikan bukan saja raja dan pembesar-pembesar ataupun pihak kerajaan yang memerintah saja ingin memastikan kedaulatan kita tidak tercemar, tidak dicerobohi, tidak dijajah oleh negara-negara lain ataupun anasir-anasir lain yang ingin merosakkan kedaulatan negara kita. Tetapi sebagai rakyat biasa pun kita mesti menanamkan sikap tersebut dengan perlakuan taat setia kita kepada raja dan pemimpin. Kedua, kita juga mesti menjalinkan hubungan baik dengan semua orang tanpa mengira bangsa dan agama. Oleh kerana kita berada sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan bangsa. Jadi, kita mesti menjaga hubungan baik supaya keamanan dan keharmonian hidup kita di dalam negara ini tercapai. Ketiga, untuk mengekalkan kedaulatan negara, kita perlu juga menjaga nama baik negara semasa berada di dalam dan di luar negara. Kita mesti menjaga tata susila, sikap kita, kepribadian kita, cara kita berhubung dengan orang lain supaya orang yang luar menampakkan diri kita ni seorang yang berjiwa besar dan juga melambangkan rakyat kita seorang rakyat daripada sebuah negara yang amat menitik beratkan kesantunan dan kesusilaan. Keempat, kita juga perlu bersedia menyelesaikan sebarang masalah melalui kaedah diplomasi atau perundingan, iaitu apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak menyenangkan dalam kita berada dalam masyarakat. Oleh itu, kita mesti berusaha menyelesaikan, memilih jalan penyelesaian terbaik supaya semua pihak berasa amat dihargai dan tiada kekecohan yang berlaku. Okey, murid, untuk perkara yang kelima bagi kita mengekalkan kedaulatan negara kita ialah
kita mesti berusaha bersungguh-sungguh menolak segala pengaruh anasir luar yang dapat menggugat kedaulatan negara. Anasir luar ini sudah pasti orang luar yang ingin mengambil kesempatan, kemungkinan dengan ketidakkestabilan kita dalam negara dan ia cuba ingin merosakkan keharmonian antara kita, terutama melibatkan kita sebagai rakyat yang berbilang kaum dan akhirnya mereka boleh menjajah negara kita. Jadi perkara itu perlu kita elakkan kerana apa yang kita dapat sekarang ini boleh menjadi lebih teruk jika kita tidak mengamalkan sikap bertolak ansur dan bertoleransi antara sesama kita, terutama melibatkan perhubungan kita dengan orang lain dan juga bangsa-bangsa lain yang ada di negara kita. Yang keenam, marilah kita bersedia memberikan sumbangan bermakna kepada pembangunan sosioekonomi negara kita. Marilah kita bersama-sama kerajaan untuk meningkatkan sosioekonomi supaya kita menjadi sebuah negara yang maju dan juga disegani oleh negara-negara lain. Okey, murid, seterusnya sebagai pengukuhan, murid perlu menjawab kuis seperti yang cikgu paparkan ini. Jadi dalam grup WhatsApp ataupun Telegram kelas, murid boleh menekan pautan link ini yang telah cikgu berikan di bawah ini dan akhirnya murid perlu menjawab kuis soalan-soalan yang diberikan dalam kuis tersebut dalam masa yang pantas dan mana-mana pelajar ataupun murid yang berjaya menjawab dengan tepat dan dengan masa yang pantas akan mendapat ranking kedudukan yang terbaik. Okey, di sini cikgu harap murid dapat menyelesaikan kuis ini dan yang penting dapat meningkatkan kefahaman murid-murid berkaitan topik yang kita pelajari ini. Sebagai penilaian kepada pembelajaran yang telah kita belajar hari ini, murid-murid perlu juga menjawab soalan dalam buku aktiviti sukses A+ sejarah KKS 4 dalam muka surat 93 dan 94. Bagi murid yang tiada buku aktiviti boleh menggunakan buku latihan Okey, soalan muka surat 93 berkaitan gambar yang tertera iaitu Tugu Kebangsaan Malaysia. Pada pendapat anda iaitu murid, apakah langkah yang perlu diambil oleh seorang oleh rakyat Malaysia untuk mengekalkan kedaulatan negara tercinta selain mengukuhkan pertahanan angkatan tentera kita? Jadi ini melibatkan apa peranan kita, langkah yang boleh kita ambil untuk mengekalkan kedaulatan negara. Jadi di sini ada 6 perkara yang perlu murid isi. Okey, seterusnya di muka surat 94, murid-murid perlu menjawab soalan kebat yang diberikan. Ada 5 soalan kebat berdasarkan petikan yang diberikan, iaitu berkaitan peristiwa Hang Tuah dengan Han Jebat di mana Hang Tuah berjaya meninggalkan Han Jebat dan di akhirnya lah apa yang telah berlaku, apa perkaitan peristiwa ini dengan soalan-soalan yang diberikan, iaitu contohnya nyatakan satu sikap positif yang dimiliki oleh Hang Tuah, nyatakan satu sikap positif yang dimiliki oleh Han Jebat, dan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Jebat melibatkan dialog tersebut. Jelaskan 2 iktibar yang dapat diperoleh daripada peristiwa tersebut. Iktibar ini ialah pengajaran yang kita boleh ambil, yang baik ke atau yang buruk murid boleh berikan di sini. Yang kelima, sumbangan Hang Tuah terhadap Kesultanan Melaka wajar dihargai. Cadangkan 2 langkah yang dapat diambil daripada tanda penghargaan terhadap sumbangan beliau. Jadi nyatakan 2 perkara tersebut. Okey murid,
kita dah sampai di penghujung pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan sama ada tugasan online, kuis online dan juga soalan yang diberikan. Jadi kita berjumpa lagi di minggu hadapan dalam pembelajaran secara PDPR sehinggalah kita murid-murid dapat kembali ke sekolah. Jadi sekian saja pembelajaran kita. Cikgu ucapkan supaya murid terus menjaga keselamatan dan kesihatan diri masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Jumpa lagi.